2 out of 5 kita dah habis dah. 2 parts dah habis daripada 5. Dia pelik lah. Hari tu hampa bukan main laju sangat ni. Ni mereka pula yang tertinggal siapa? UPS 3 lah. UPS 3 dengan cerita lepas cuti. Saya predict minggu depan. Tapi katanya lepas cuti. Tapi apa-apa pun saya akan maklum lah. UPS 3, chapter 5, chapter 6. Okay, chapter 5, chapter 6. Yang bestnya 28 soalan. Bilangan soalan dia agak ganas lah. Sebelum ni buat 19 soalan. Lepas tu berapa soalan lah? 13 soalan. Lepas tu 19 soalan kan? UPS 1, 13. Betul tak? Lepas tu UPS 2, 19 soalan kan? Ya. Tapi yang ni agak ganas lah. UPS 3 ni 28 soalan. 28 kan? Chapter 5, 14 soalan. Chapter 6, 14 soalan. Setengah jam juga ke sir? Dah. Dia ratio dia satu soalan 90 saat. So kalau 28 berapa? 28 kali 90 berapa lah? Kalkulator saya muntah mana tau, anak saya main malam tadi. Tak kuasa nak cari . Cuba kira. 28 kali 90 saat. Lepas tu bahagi 60 saat dapat berapa minit? 42 minit. 42 kan? 42 ya? Kalau 42 minit ya, saya expect dia akan bagi kamu 45 minit lah. 45 minit lah untuk jawab 28 soalan tu. Okey, diharapkan soalan yang munasabah lah keluar, insyaAllah. Tak apa, insyaAllah. Kalau kolej sediakan trial nanti, kami bagi lah soalan trial tu. Nak guna Google Form juga kan? Google Form juga lah. Sebab Google Form itu nampak cemerlang lagi daripada quizzes tu. Okay. Mungkin rasa UPS 1 tu apa, bukan hipotesis conclusion yang saya buat, result kita drop berbanding result wife saya sebab diorang guna Google Form kan. Kita guna quizzes tu maksudnya salah site saya lah bagi quizzes Kalau bagi Google Form mungkin cemerlang lebih kot. Okay, UPS 3 kita guna Google Form. Tapi masalah kalau tak hantar tu 28 markah hilang tu. Lambat tu. Okay. Bismillah. Lecture 3 limits. So in this case we are dealing with one-sided limit. One-sided limit maksudnya apa? Nampak tu saya scroll ke dalam tu. One-sided limit means that kita akan deal dengan ni. Ada benda positif ataupun benda negatif tu. Dia bukan power tau. Dia bukan power. Bukan power positif, power negatif. Positive, so means that this one right hand limit. Right hand limit. So dia comes from right. Negative, left hand limit. Left hand limit. Ni right hand limit ni. Right hand limit. Limit. Of course this one left hand limit lah. Left hand limit. Macam mana je hand ni? Hand limit. Alright, Chun. Okay, sekarang ni kita akan cerita dia datang daripada mana Kiri ke kanan? And then guys, yang benda paling penting sekali, kita nak tahu kiri dengan kanan tu dapat sama tak? Dapat. Faham tak? Kita akan kita akan kira daripada kiri dan kita akan kira daripada kanan dan kita akan tengok dua benda tu sama ke tidak. Kalau sama nanti kita cerita apa dia. Okey, nak cerita dah lah ni. Itu saya dah buat dah kat situ. Ni left hand limit, ni right hand limit. Ingat left hand limit dia negatif Negatif ni maksudnya from left. Right hand limit positif Positif maksudnya from right. Okey. Yang ni yang penting sebenarnya. Apa maksud dia? Contoh example Example. Let's say guys, we calculate x from x goes to A from left.
of the function, for example kita dapat 1. And then kita calculate limit Sx goes to A from right pun, kita dapat 1. Maksudnya kiri kata 1, kanan pun kata 1. So apa maksud dia terhadap limit Fx, Sx goes to A terus. A terus. Maksudnya dia tak ada from left from right. Dia directly from A. Jawapan akan dapat 1. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kiri kata 1, kanan kata 1, maksudnya jawapan direct ke A tanpa kiri atau tanpa kanan adalah 1. Boleh faham? Tapi kalau kiri kata 1, kanan kata 2, maksudnya conclusion dekat bawah ni does not exist. Okey, contoh lain. Contoh lain. Limit of Fx, Sx goes to A from left. Katalah yang ni kita dapat 1. Limit of the function, Sx goes to A from right. Tapi yang ni kita dapat negatif 1. Tak sama kan? Kita bukan ikut nilai, kita ikut exactly benda tu. Kalau kanan kata left hand limit kata 1, right hand limit kata negative 1. Benda tu tak sama. Jadi the conclusion is Sx goes to A does not exist. Boleh faham tak? So dia memerlukan dua-dua tu kata benda yang sama, baru benda tu wujud. Baru benda tu exist. Dan itulah jawapan dia. Tapi kalau salah satu, dua benda tu tak sama, jadi benda tu terus does not exist. Macam tu sahaja. Yang ni yang kena faham betul-betul. Benda ni simple saja. Okay. Alright. So let's go through questions. Okay. Kita sekarang ni nak belajar daripada diagram. Refer to diagram. And then find limits. And then state the conclusion. Maksudnya state the conclusion ni kita nak tahu conclusion dia lah. Left hand limit kata apa, right hand limit kata apa. Jadi apa implikasi kepada limit sebenar dia. Allah, soalan kat bawah tarik jauh sikit. Alright. So guys, take a look at part A. Part A stating that x goes to negative 2 negative 2. Apa tu? From left. Boleh nampak tak ni? Negative 2 from left. Maksudnya negative 2 from left kat mana? Negative 2 from left. Guys, nampak tak dia punya graf kat mana? Negative 2 from left. Rasa dia macam mana? Apa jawapan dia? From left, from left. Come on. Tengok dekat ni, negative 2 tak faham Dekat negative 2 ni, daripada kiri ada graf tak? Ada graf tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Faham ayo, payah. Ni sabar, negative 2. Left sini lah kan ni. Ni sinilah leftnya kan? Betul tak? Betul. Ada graf tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So yang ni does not exist. Boleh terima ni? Dekat negatif 2, mula kita tengok kat nombor dulu. Nombornya adalah negatif 2. So kita ambil negatif 2. Lepas tu from left. Ada power negatif kat situ. From left, maksudnya kita tengok daripada sebelah kiri negatif 2 tu. Kiri negatif 2 tu ada tak graf? Tak ada kan? Tak ada. Does not exist lah. Boleh terima tak? Boleh lah. Okey, kita tengok part B pula. Part B. Part B pun negatif 2 juga. Negatif 2 tapi dia from right. Okey, so negatif 2. Negatif 2 from right. From right. Ada graf kan? Okey, ada graf tu. Kita tengok behavior graf tu. Sifat graf tu menuju ke mana graf tu? Menuju ke mana? Menuju ke mana? Kawan. Graf tu menuju ke mana ni? Ni, menuju ke mana ni? Infinity. Negatif Negatif? infinity. Infinity. Negatif infinity. Boleh faham tak?
Okey ni guys. Saya ulang sekali lagi. Kita tengok nombor dia negatif 2. Lepas tu dia kata positif. Ada positif kat atas. Limit x goes to negative 2. Lepas tu from right. Okey. Kita tengok dulu dekat nombor dia negatif 2. Okey. This is negative 2. From right kita ambil yang ni. Okey. And then kita tengok sifat graf dia. Graf dia menuju ke mana? Dalam situasi ni dia menuju ke negatif infinity. Is that okay? Boleh Dia menuju ke bawah Okey. Tak okey kot. Jadi guys, kiri kata does not exist, kanan kata negative infinity. Jadi conclusion dia? Mohon. Does not exist. Does not exist lah. Dia conclusion ni sangat senang. Kiri kanan wajib sama, tu je. Kiri kanan sama, yang sama tu dah jawapan dia. Tapi sekarang ni kiri kata does not exist, kanan kata negative infinity. So kalau benda tu tak sama, terus does not exist. Boleh faham tak? Terus tak wujud. Kita bukan buat does not exist ni sebabnya A tu does not exist. Jangan salah faham. Okey. Kiri kanan sama, itu jawapan dia. Tapi kalau kiri kanan tak sama, does not exist. Sir. Ya. Memang kena tulis 2 kali sir. Boleh tulis 2 kali. Mana dia tulis 2 kali? Ni sekali ni. Does not exist sir. Tak. Yang ni. Yang ni limit x minus 2 from left. Boleh faham tak? From left. From left kata does not exist. From right kata negative infinity. Jadi ini conclusion dia. Conclusion. Tak dapat apa nak? Okey, kita patah balik kepada ni tadi. Kita patah balik kepada ni. Alright, tengok ni. From left kata 1. From right kata negative 1. Sama tak jawapan? Tak sama kan? Tak. Bila tak sama, terus tulis does not exist untuk conclusion. Boleh faham tak? Boleh. Itu je. Tak sama, does not exist. Okey, sekarang ni kita tengok contoh yang mula-mula yang bawah tadi. Kalau from left kata 1, from left kata 1, from right kata 1, maksudnya dua ni sama. Conclusion akan dapat 1. Boleh faham tak? Tu je. Kalau kiri kata 1, kanan kata 1, conclusion pun 1. Kalau kiri kata 2, kanan kata 2, conclusion pun 2. Boleh faham? Kalau kiri kata infinity, kanan kata infinity, conclusion pun infinity. Boleh terima? Boleh sir. Dia kena dua-dua tu kata benda yang sama, barulah conclusion tu benda tu juga. Tapi kalau dua-dua tu tak sama, terus does not exist. Faham macam tu je? Okey, mari kita tengok yang ni. Sir, kalau ada dua does not exist? Dua-dua does not exist. Benda yang sama kan, does not exist kan? Does not exist lah. Boleh faham? Okay. Dua-dua kata, kiri kata does not exist, kanan kata does not exist. Sama benda tu. Conclusion pun does not exist lah. Okay. Alright, jangan difikirkan sangat statement dia tu apa. Fikir saja saya kata kalau sama, ambil itulah jawapan dia. Kalau tak sama je, terus does not exist. Macam tu je. Okay guys, kita tengok dekat ni. Kosong from left lah. Okay. This one, limit fx, x goes to 0 from left. Okay, tengok kat 0. Tengok kat 0, dekat sini, from left. Graf tu menuju kepada mana? Menuju ke? Graf tu. Graf ni menuju ke?
Negatif 0.001. Menuju ke mana ni? One. Kan? Satu. 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 Tengok dekat kosong. Okey, saya ulang sekali lagi. Kosong. From left. Dekat kosong. From left. From left. Maksudnya from left to right lah. Tak nak lah sebut from left to right. Lagi pening. From left. Maksudnya daripada sebelah kiri. Graf tu menuju ke mana? Menuju ke satu. Menuju ke satu. Sebab tu satu. Okey, kita tengok yang from right pula. 0 from right. Dekat 0 pula from right. From right. Tengok ni. Graf ni menuju ke mana ni? Satu juga. Satu juga. Jadi conclusion? Satu. Conclusion satu lah. From X goes to 0 exactly will be 1. Sebab yang ni kata 1, yang ni kata 1. So, conclusion 1 lah. Boleh? Dia nak faham baca graf tadi kan? Pening kan? So, Ya. boleh tak ulang balik yang satu? Yang balik yang mana? Yang C tu. Yang C. Okey. Yang C ni 0 from left Ni. Maksudnya dekat 0, ambil 0 ni, maksudnya 0 ni from left. From left maksudnya sini. Faham tak? Kita tengok sebelah kiri ya. From left ni kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri graf tu menuju ke mana? Menuju ke arah kosong ni ke mana? Ke satu kan? Satu. Boleh faham Puteri? Tengok dia menuju ke mana je? Hafal ayat saya ni. From left sebelah kiri. Okey, daripada belah kiri tu graf dia menuju ke mana? Ke arah kosong tu. Dia mesti ke arah kosong lah. Ke arah kosong tu menuju ke mana? Satu. So dapat satu. Kalau daripada yang kanan pula, daripada kanan kosong daripada kanan kosong. Ni kosong. Daripada kanan kosong. Graf ni menuju ke satu juga. Satu juga. Yang bawah ni, conclusion ni kita tak tengok graf. Kita tengok kiri kata apa, kanan kata apa. Kiri kata satu, kanan kata satu. So, conclusion satu. Jawab Puteri. So, maksudnya bukan kira kita, kira graf ke? Bukan kira kita. Macam mana kira graf? Kan, maksudnya nak tahu kiri tu bahagian maksudnya kiri graf ke kiri kita? Kiri graf lah. Kiri graf lah. Sebelah kiri lah. Sebelah kiri kosong tu. Sebelah kiri kosong. Sebelah kiri kosong maksudnya belah sini. Sebelah kanan kosong maksudnya belah sini. Terima kasih. Okay. Saya faham. Sebelah kiri kosong belah sini. Sebelah kanan kosong belah sini. Tapi bukan kita tengok yang belah kirinya, kita tengok dekat bawah ni. Tak. Kita tengok betul-betul sebelum kosong tu. Apa yang berlaku? Dia menuju ke arah satu. Kalau sebelah kanan kosong, dia menuju ke arah satu juga. Okey. Saya tak boleh kata dekat kosong tu berapa. Saya tak boleh kata dekat kosong tu berapa. Satu. Jawapan satu. Tak, saya tak boleh kata macam tu. Sebab limit konsep dia sifat. Sifat graf tu menuju ke mana? Sifat function. Okey, tak bercil. Okey, kita tengok dulu example number 2. Tengok example number 2 macam mana. Kok boleh pi ni. Okay guys, take a look at example number 2. Okay, X goes to 1 from left. Cuba teka dekat 1 from left. Tak buka. Tak boleh fikir Dekat 1 from left. Satu Dekat 1 from left. Come Does on. not exist. Hey, dekat 1 from left. Dekat 1 from left. Ayo. 80 orang ni. Kosong. Brain jap. Macam nak brain ni. Dekat 1 from left.
So ketinggian dia berapa? Ketinggian dia menuju ke arah tinggi dia adalah kosong kan? Boleh ni? Hai, jam jongkreng. Dia kena ambil nilai X juga. Ajar nilai X. Kan tak satu. Kenapa tak satu? Ke sebab satu tu Y. Sebab Itu satu. Sebab satu ni, yang atas ni, ni sepatutnya tinggi dia sama kan? Yang satu yang atas ni, maksudnya macam tu Aisyah? Yang atas ni. Kenapa tak ambil yang atas ni? Sebab yang atas ni from right. Tak dapat? Yang atas tu from right. Ni. Kenapa tak ambil yang atas ni? Sebab yang atas ni datang daripada belah kanan ni. Macam mana nak cakap begini pun tak tahulah ni. Boleh ni? Tak okey. Uish, lain macam. Sekejap nak brain je. Tak Dia satu dekat pintasan Y tu. Satu dekat pintasan Y. Kenapa tak ambil belah satu ni? Dekat satu ni, kalau kita ambil yang satu ni, maksudnya kita cari dekat kosong. Sedangkan kita tengah cari dekat satu ni. Ni, satu. Oh, okey. Dekat X satu. So kita kena tengok kat sini. Ya. Masing-masing macam ni semua ramai fan Manchester City ni. Koyak Jangan koyak sangat. Real Madrid lagi koyak. Lawan Sheriff pun kalah. Tak apa-apa. Polis No. Polis Cowboy pun menang dengan Real Madrid. Faham Real Madrid. Okay guys, conclusionnya apa? Does not exist. Okay, conclusion tu tinggal kat Fazril lah. Dia power bab conclusion ni. Tapi kena ingat kiri kanan tak dapat, conclusion ke laut Okay. Apa? Kita test yang dekat 2 pula guys. Dekat 2 pula. Dekat 2. Oh, kena padam sikit graf ni. Okay. Dekat 2 tak? Come on. Satu. X goes to 2 from left. Oh lama. Brother Juve kata 1. Ke Newcastle tu? Juve Dahsyat Newcastle Alan Saint-Maximin 2 from left. 2 from left. Ya betul guys. Maksudnya dekat 2 from left. Kita tengok graf dia. From left maksudnya graf dia yang belah sini. Macam mana nak buat pun tak tahu. Ni. So ketinggiannya menuju ke arah 1. From right Satu juga. From 3. right. 3. 3. Jahanam. 2 sih. From right. Satu. 2. From right maksudnya kita tengok belah sini. Graf tu menuju ke mana? Ni? 2. Satu. Menuju ke? 1. 1. 4. 4. Aduh, 4 pula. 3. Jangan tengok 4 guys. Jangan tengok 4. Kalau tengok 4 ni, kalau kamu tengok 4 duduk atas ni. 4 duduk atas ni. 4 atas ni. 4 atas ni. Maksudnya kita fokus kepada nilai Y dia, nilai Y. Nilai Y dia apa? Uish. Satu ni. Saya dapat rasa aura dia ke laut ni. Dia macam macam Squid Game yang 50-50 tu. Sama ada hidup atau mati tu. Dandan lah. Pakcik tu saya dah boleh agak dia sebenarnya mastermind game tu sebab dia 001 kot. Kantoi dah lah. Kita bagi spoiler sikit. Okay. 1
Guys, kita test dekat nombor 2. Tolong faham soalan. Kita test dekat nombor 2. Maksudnya nilai X2. Nilai X2 dekat sini. Jadi, kita akan tengok daripada sebelah kiri, graf dia menuju kepada ketinggian 1. Daripada sebelah kanan pun, graf dia menuju kepada ketinggian 1. Sebab tu kiri kanan 1. Boleh tak ni? Tak boleh lah. Oh, dia tengok Oh, Y ya, sir. kita tengok Y. Kita tengok ketinggian graf tu. Daripada belah kiri, dia menuju ke mana? Daripada belah kanan, menuju ke mana? Last kali, kita akan tengok dekat 2 tu juga. Dekat 2 tu juga yang kita akan tengok. Kita tak akan tengok ketinggian dekat 3. Sebab kita tengah cerita 2 sekarang ni. 2. So, belum balik ke Sir? Belum boleh eh? Yang 12 tu. Alamak. Senang order ah. Sekejap. Fazril, conclusion, come on. 1. 1 power. Ni confirm betul lah. Tapi ingat Fazril, kita jangan makan atas hasil orang. Hasil orang maksudnya kiri kata apa, kanan kata apa. Dia dah dapat, kita buat hasil. Okay. Tapi itulah kehidupan di Malaysia. Okay. Alright, nak cerita. Ulang sekali lagi. Guys, tolong faham soalan kita dekat nombor 2 guys. Nombor 2. So maksudnya kita punya jawapan adalah fokus kepada 2 ni. Fokus dekat sini. Jawapan kita fokus kat sini. Sekarang ni, kalau from left, maksudnya kita akan ambil graf daripada kiri. Kiri graf kita adalah yang ni. Jadi ketinggian dia berapa? Menuju ke berapa? Menuju ke berapa ketinggian dia? Ketinggian di sini berapa? 1 kan? Sebab tu 1. Sekarang ni kita ambil yang sebelah kanan pula. Yang sebelah kanan memanglah yang belah sini ni. Ini belah kanan. Tapi sekali lagi saya ulang, kita bukan ambil ketinggian yang tinggi ke apa. Kita ambil ketinggian dia menuju ke arah 2. Menuju ke arah 2 tu. Graf belah kanan ni menuju ke arah 2, ketinggiannya adalah 1. Boleh faham tak? Ketinggian dekat sini. Ni menuju ke sini. Ketinggian kat sini juga adalah 1. Sebab tu conclusion 1. Boleh terima? Putri, tak boleh Sekejap, maksudnya yang 2 negatif tu pun tengok yang kat satu yang dekat Y lah. Dua negatif, dia macam ni tau. Dia macam ni. Okey, saya bagi satu contoh nah. Kalau graf tu ada dekat nombor 2 nombor 2 juga. Saya bagi contoh graf lain. Contoh. Graf ni datang daripada sini, naik macam ni. Tiba-tiba satu lagi graf datang daripada sini, macam ni. Nampak tak beza? Katalah ketinggian dekat sini adalah 2 dan katalah ketinggian dekat sini adalah 1. Okey, bagi tahu saya left hand limit dapat apa? Left hand limit dekat 2. Come on, dekat 2. Untuk contoh yang saya bagi ni. Left hand limit dapat 1. Dapat 1. Kenapa dapat 1? Kita fokus kepada graf sebelah kiri. Graf sebelah kiri menuju ke arah 1. Dekat 2 ni, dia menuju ke arah 1. Graf sebelah kiri. Tapi graf sebelah kanan, right hand limit, ni graf sebelah kanan, dia menuju ke arah 2. Boleh faham tak? Kiranya tengok tempat graf tu berhenti kan? Ya, betul kan Nusak. Ayat tu betul. Kita akan tengok ketinggian graf tu dia berhenti dekat mana. Dia memang berhenti dekat X tu 2 lah. Maksudnya kita akan tengok dia berhenti dekat mana. Dekat dalam ni, highlighter kita ni. Kalau dalam situasi ni, dekat highlighter ni, dia berhenti kat mana. Ni contoh lain saya bagi yang belah kanan ni. Sekali dia pening pula. Ni mana pula ni? Ni contoh lain saya bagi ni. Kita akan tengok ketinggian dia dekat mana. Tetapi kita akan fokus kepada graf sebelah kiri atau sebelah kanan. Dapat? Kalau kiri negatif tu lah. Kalau kanan yang graf yang positif tu lah. From left, from right. Okay.
Macam mana? Tak apa jangan disebabkan benda ni yang lain tak faham terus chill, relax, tenang. Sekarang ni kita fokus dekat nombor 3 pula. Okay guys, sekarang kita fokus nombor 3. Okay, 3. 3 dekat nombor 3. Jadi maksudnya jawapan ketinggian yang kita ambil akan kita ambil dekat sini guys. Dekat sini ketinggian yang kita fokus. Left hand limit kata apa? Come on. Left hand limit kata 2. Kenapa 2? Sebabnya kita fokus kepada graf sebelah kiri. Graf sebelah kiri ni menuju ke mana? Menuju kepada ketinggian 2. Okey, right hand limit? 2. 2 juga. 2 juga. Kenapa 2 juga? Sebabnya graf sebelah kanan pun menuju ke arah ketinggian 2. Boleh faham tak? Ketinggian 2. Okey. Dia jadi left hand limit, right hand limit tu. Left hand limit tu maksudnya kita tengok graf sebelah kiri. Right hand limit tu kita tengok graf sebelah kanan. Tapi kedua-duanya kita tengok dia menuju ke mana. Menuju ke ketinggian yang mana? Dekat 3 tu. Okay. So, conclusion? 2. Alamak, cekang. Conclusion 2. Kiri kata 2, kanan kata 2, conclusion 2. Conclusion ni tak payah tengok graf Kita tengok kiri kata apa, kanan kata apa. Tu je. Boleh tak? Macam mana? Boleh tak? Ada 5 page lagi ni. Sir, Yang ni je pun yang susah. Sat lagi senang je. Ya. yang dekat A tu kan, Dekat A. dia Masya kan Allah. kosong kan. Maksudnya Oh, sebab so part A. Saya ingat dekat A. Mana part A Okay. yang kosong tu maksudnya sebab graf dia mencurun ke bawah tu lah. Dia sebabnya graf sebelah kiri dekat 1 ketinggian dia kosong. Nampak tak? Okey. Tapi graf sebelah kanan dia menuju kepada ketinggian dia 1. Boleh? Okay, thank you sir. Okey. Alright. Okey tak mau tanya faham tak faham lah. Kita nak move on yang ni tak ada kena-mena dah dengan graf. Alhamdulillah selesai masalah dunia. Okey. Guys, ingat lagi tak function yang bercabang macam ni kita panggil apa? Ingat lagi tak nama dia apa? Tak ingat nama dia. Piecewise. Piecewise. Nama dia piecewise function Graf pula. Function yang bercabang macam ni, nama dia adalah piecewise function. Sebabnya takut sekali lagi saya sebut piecewise, sekali lagi lost. Okay. Alright. Okay, so now we need to learn how to draw a number line to represent piecewise function. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak draw number line. Nak draw number line, kita tengok nombor dekat sini guys. Nombornya adalah 3. Untuk kes yang atas, tukar color color kuning tak ada. Ada. Apa tak ada? Betul? Dah pilih dah ni. Okay. Yes. Nice. Okay. Untuk graf yang atas ni, dia open dekat 3 ke kiri. Boleh terima? Boleh tak macam tu? Tak boleh Boleh. Yang bawah, tukar color Yellow lah. Orange dulu. Orange. Close. To the right. Jawab tak? So yang kuning functionnya adalah 2. So saya tulis 2 atas line dia. Yang orange adalah 5. So saya tulis 5. Boleh guys?
Boleh. Okey. Apa maksud dia? Kalau saya tulis color kuning ni nampak tak? Nampak ke noh? Kenapa nak pakai juga color kuning tu? Nak menampakkan ni. X goes to 3. Kenapa 3? Sebab 3. From left. Dapat apa guys? Dapat apa Kamal? Dapat apa? Dapat apa? Dapat? 2. Belah kanan pula. Limit of the function Sx goes to 3 from right. From right? 5. 5. Macam tu je. Daripada number line kita tahu dah. Yang kiri 2, kanan 5. Macam tu je. Okay. Conclusion? Does not Does not exist. exist. Alamak. Sepakat membawa berkat Does not exist. Okay Alright. Kalau pink dulu. Pink. Ya. Tak nampak nak pink ni. Okay guys, mari kita tengok soalan yang bawah pula. Sorry lah, soalan dia tak ada benda yang redundant Soalan dia berbeza-beza. Okay, let's draw the number line first. Number bawah ni kita nak nombor apa bawah ni? Come on. -1. -1. Style. Dia nampak lah tu. Ingat nombor bawah ni merujuk kepada yang dekat sini. Kalau ada 2 nombor berbeza, kita kena buat 2 number line berbeza. Okey, 1 nombor, 1 number line je. Okey. Kita pakai color pink pula lah. Color pink ni. Set highlighter color pink. Color pink. Memang lembut color pink ni. Okey guys, okey. Ni pink ni. Maksudnya apa? Buat color pink. Saya seronok pula main color-color ni. Ni kan. Okey. Okey, apa maksud ni? X tak sama dengan -1. Maksudnya bulat dekat -1, betul tak? Open dekat -1. Maksudnya dia tak boleh -1. Kiri kanan boleh tak? Guys? Boleh ya. X tak sama, dia cakap X tak sama dengan -1. Dia cakap X tak sama dengan -1 je. Maksudnya -1 je tak? -1 je yang tak sama. Jadi, yang lain boleh lah. Boleh faham tak? Itu maksud dia. Yang lain boleh lah. Sebab tu dia boleh ke kiri, boleh ke kanan. Dekat -1 je dia open. Boleh terima? Okey, boleh. So, maksudnya kiri kanan, function dia adalah 2x tolak 1, 2x tolak 1. Boleh faham? Okey tak? Okey, yang orange pula, yang bawah. Orange. Yang orange kata, dia dekat -1 Dekat -1 dia close. Sebab dia sama dengan -1. Kiri kanan ada tak? Tak ada. Tak ada. Dia dekat -1 lah. Dekat -1 lah. Maksudnya dekat -1 ni ada orange. Function dia 0. Boleh faham? Okey, sekarang ni bagi tahu saya x goes to -1 from left. From left. Function kita fx. Apa dia? Apa function kita guys? Come on. Function 2x kita apa? minus 1. Ya, belah kiri. Belah kiri maksudnya 2x minus 1. Ambil yang belah kiri. Kita masuk dekat function. Lepas tu, macam biasa guys, lepas kita masukkan,
kita ambil nilai X, kita masukkan dekat function pula. So dapat 2, negatif 1. Ingat bila masuk nilai, limit kita buang. Dan power negatif tu kita abaikan dia. Kita just masukkan nilai dia negatif 1 je. Masukkan dekat X. So masukkan, so dapat negatif 3. Boleh tak? Right hand limit. X goes to minus 1 from right. From right pun guys, kita menggunakan nilai function yang sama juga. Sebab belah kanan pun function yang sama. So kita masih guna X from right pun function yang sama, 2x minus 1. And then kita akan substitute 2 minus 1 juga. And then minus 1. So kita akan dapat nilai yang sama juga. Boleh terima tak? Guys, tak faham tanya ya. Tak faham tanya ya. Minus 1. Conclusion? Negative 3. Negative 3. Selesai. Soalan B ni mencabar lah juga. Soalan B ni mencabar. Dia tengok C back to normal balik lah. Walaupun soalan dia ada kuadratik. Jangan risau lah, kuadratik ke apa pun, selagi kita masuk nilai je. Okay. Boleh tak? Cilo. Boleh nak kenang nasib diri dulu pun boleh. Ambil masa dulu 1 minit. Okay. Yana, boleh move on C guys, C. Relax. Kalau tak faham tolong tanya Tak faham tolong tanya. Kita move on dulu ni. Kepada yang mic dia tak pernah buka tu, biarkan diri dia tak faham tu, terpulang lah. Okay. C. Nombor apa ni? Bawah? 2. Style. 2. Okay, kita tengok function yang atas dulu. Pakai color pink dengan orange. Okay, kono. Pink. Start. Kita buat pink dulu, yang atas dulu. Okay. X dia dekat 2 ni open close? Open. To the left, to the right? To the left. Left. Sebab dia kata X smaller than 2. X kecil daripada 2. So ke kiri lah. Function 3x square minus 6. Boleh terima? Boleh. Okay. Boleh. Sebab nanti sampai satu tahap, ada students yang dia dah malas nak buat number line ni. Sebab dia dah nampak dah. Sebelah kiri function dia apa. Sebelah kanan function dia apa. Boleh? Kalau dah malas nak buat, boleh, tak ada masalah. Tapi kena make sure betul-betul faham. Okay. From right pula. Yang ni. Close Close at 2. X greater than. To the right. Betul. Function X minus 8. Boleh? Okay, Chun. So once we obtain the number line, easily we can transfer to X goes to 2, left hand limit and right hand limit. So kita boleh masuk terus dah. So masuklah dia limit as X goes to 2 from left. The function becomes 3x square minus 6. Sebab sebelah kiri sebelah kiri yang ni. And then substitute. Waktu substitute nilai, negatif abaikan negatif yang power negatif tu.
abaikan. Power negatif tu abaikan. Okay. Because power of negative just indicate from left. So substitute 3, 2 square minus 6. Okay, and then calculate. Dapat 6. Dapat 6. Okay, how about right hand limit? Limit of the function Sx goes to 2 from right. Limit Sx goes to 2 from right, the function becomes x minus 8. Betul? Substitute 2 minus 8, so you get negative 6. Betul lah? Betul lah? Conclusion, Does not exist. does not exist. Power. Does not exist. Macam tu je guys. Yang ni senang lagi kot daripada graf tadi tak? Ya. Oh, Aiman bersetuju ah. Baju Arsenal Man. Arsenal Man Oh, nah. Tak apa, baju lama kita boleh terima Man. Baju lama kita Boleh saya boleh. Baju, kalau baju yang baru ni boleh lah. Semenjak menang dengan Spurs ni okey lah. Boleh lah register My Sejahtera masuk mana-mana mall pula. Tak payahlah check in gua je kan. Okay. Okay guys, settle lah tu. D. Macam mana D? Cuba try buat D tengok macam mana. Power kat bawah. Try buat lu D. Kalau C tadi faham, D boleh buat lah. Tak ada masalah. So guys, dalam masa seminggu dua ni bolehlah settlekan tutorial kan. Sambil-sambil ni limits ni tutorial saya bagi sikit je tau. So sekejap je you guys boleh buat. Dia tak macam chapter 6 tu yang agak panjang lah dia punya calculation kan. Okay. So malam ni ke apa buat terus lah. Buat terus untuk soalan limit ni. Kejap je, sikit ya. Buat bagi siap. Lepas tu boleh fokus lah. Buat balik tutorial sambil-sambil nak study untuk UPS. So buat balik tutorial untuk chapter 5 dan chapter 6. Right? Sebab UPS after the first week after the break. Okay, nampak macam ada yang dah relax oh. Okay. Hopefully you guys punya calculation looks like this. Saya dah malas nak tukar color pen tu lah. 4 minus x square. 2 plus x square. So limit x goes to 1 from left. Function pun dah malas nak tulis dah fx. Terus tulis jawapan je. 4 minus 1 square. 3. Ya ke? Betul lah kot. Limit sx goes to 1 from right pula. Terus tulis function. 2 plus x square. And then calculate. 2 plus 1 square. 3 juga. Then limit of the function sx goes to 1. The conclusion will be 3. Betul tak? Jalan macam mana? Okay. Ya? Betul. Najmi okey Najmi? Okay. Okay. Power.
Sekejap. Saya tengok berapa soalan ni. Okey. Sorry guys nak tak payah rehat-rehat kot. Kita rehat-rehat sambil buat soalan, kita rehat-rehat macam tu lah noh. Okey, sebab benda ni benda yang sama lah. Nak bagi rehat pun macam tak kena. Sehari pukul 10 pun nak habis dah. Okey, example number 4. Okay, chill guys. Whatever given to you, if given piecewise dia terus buat number line. Jangan fikir banyak. Lantak P function tu apa pun. Ada A ke, ada B ke, ada C ke dalam function tu, relax. Piecewise, number line. Close to the left, function dia ada A, layan. Ada A, layan dah. And then from right pula. From right apa dia? Close, open. To the right, function x square minus 1. Okay. So now is the most important part. Guys, what does it mean by the highlight part? Apa maksud yang saya highlight tu? Dia sama. Apa yang sama? Limit Left dua sama right. Limit kiri, limit kanan sama, betul tak? So, Ya. Maksudnya dekat sini left hand limit saya buat shortcut sikit, left hand limit dengan right hand limit sama. Itu yang kamu kena faham. Left hand limit dengan right hand limit sama. Okey? Jadi kalau kita nak buat secara sama tu, maksudnya kita boleh tulis limit as x goes to 1 from left. So the function is ax plus 5 will be similar to right hand limit as x goes to 1 from right. X square minus 1. Boleh terima tak? Nampak? Sekarang ni kita tak kira dah. Kiri dapat apa, kanan dapat apa. Dah. Sebabnya dia dah bagi tahu jawapan. Jawapannya adalah kiri dan kanan tu sama. Jadi kita menggunakan clue kiri dan kanan tu sama sebab dia bagi tahu exist. Exist maksudnya wujud lah. Bila benda tu sama, kita terus samakan yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. And then jangan pening kepala, limit ni konsep dia saya dah kata apa, masuk saja nilai. So you get A plus 5 left hand side, right hand side, 1 square minus 1, betul? So dapatlah A equals to negative 5. Boleh tak? Okay. Ada soalan yang tanya? Okay, kalau tak ada soalan, try example part B. Part B, benda sama. Try part B first. 3 minutes.
16 2. 3 2 0. 3 4 4 4 Okay, dapat 5 lah. Ya, Dapat. ya sir. 5 lah. Dapat. Okay. Alhamdulillah. Limit exist je, kiri kanan sama lah. Tu ya. Right guys, any question? Ada apa nak tanya? Tak ada, saya nak proceed. 1 2 3. Okay, cantik. Proceed. Ni. Sir, Ya. kalau macam tu dah tak payah buat conclusion eh? Tak payah buat conclusion. Nak buat conclusion apa, Pan? Oh, tak payah. Tak payah. Sebab dia minta ni lah. Okay. Determine the value of K. Maksudnya cari K lah soalan ni. Nampak tak? Ya, Pan lah. Oh, Pan. Ni bukan surat rasmi, Pan. Okay. Ya, Pan lah. Ya, Pan. Okay. Terima kasih, Pan lah. Komen dekat YouTube eh. Sama-sama. Tapi tak ada siapa-siapa tak komen dekat YouTube. Dekat YouTube saya tu komen apa? Komen apa? Alah yang apa game apa yang judi Wukong tu lah. Cuci tak habis cuci terajar. Wukong cuci pun masuk kat situ. Okey. Ni mulalah datang masalah dunia. Right. Ada berapa nombor guys kat sini? Dekat belah kanan ni. Ada 2 kan? 2. So bila cerita ada 2, maksudnya number line pun kena ada 2 guys. Fokus kepada nombor 2 saja. Dan satu lagi, fokus kepada nombor 4 sahaja. Kena buat asing untuk nampak. Ada orang dia tak payah buat benda ni pun tak apa. Sebab dia dah boleh nampak dah yang mana kiri untuk 2, yang mana kanan untuk 2. Mana kiri untuk 4, mana kanan untuk 4, dia boleh nampak. Tapi kalau saya manually buat macam ni dulu. Untuk beginner ni, step beginner dia. Okay, ni close. To the left, function ax plus 3. Open. To the right, maksudnya x greater than 2 Kalau waktu nak buat yang kuning, tengok nombor 2 saja. Nombor 4 tu abaikan. So yang function kedua ni, bx square plus c ni, dia memang duduk belah kanan lah. Sebab apa? X besar daripada 2. So fokus kepada nombor 2 saja. Okay. Yang bawah pula. Yang bawah fokus kepada nombor 4 saja. Nombor 2 jangan tengok dah. So kalau ni kita tengok close at 4 to the left, the function is bx square plus c. Lain pula. Tengok yang bawah pula, x greater than 4, the function is 8. Okay. Alright guys. So limit as x goes to 2 from left. From left, the function is ax plus 3. Boleh terima tak? Boleh. Okey. Perasan tak dia ada bagi clue? Dia ada bagi clue. Nampak tak ada clue dia bagi? Clue ni. Apa maksud dia? Sama Benda dengan ni dapat 5. Boleh faham?
Dekat 2 sebelah kiri. Maksudnya hasil ni dapat 5. Maksudnya hasil apa? 2 ni masuk dekat X ni. So dapat 2A tambah 3 sama dengan 5. So nanti dapatlah A sama dengan 1. So dapat dah A, determine the value of A. A solve. Ni dapatlah. Boleh Okay, so sebelah kiri ni kita tahu dah function, maksudnya function kita adalah X tambah 3 sebelah kiri tu. Dapat tak? Sebab A kita dah dapat 1. A kita dah dapat 1 Since A equals to 1, so kita dapat yang ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Berkenaan dengan A? Tak ada? Alright, so clue yang ni pula. Clue ni. Ni exist. So maksudnya limit 2 exist. Apa maksud dia? Limit 2 exist. Sama. Kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Tapi dia dah bagi tahu tadi. Clue kiri tadi apa? 5. Kiri dapat 5 kan? Aha. Kiri dapat 5. Maksudnya dalam situasi ni kanan pun dapat 5. Kanan pun dapat 5. Maksudnya ini disebabkan yang ni tadi. Kanan pun dapat 5. Maksudnya limit Sx goes to 2 from right pun akan dapat 5. Kenapa dapat 5? Tadi kata kiri dapat 5. Lepas tu dan benda tu exist pula. Bila benda tu exist, kiri kanan sama. Maksudnya kalau dah kiri tadi 5, kanan pun dapat 5 lah. Jadi bila kanan dapat 5, kita fokus kepada yang kanan saja. Bx square plus C pun dapat 5. Kita gantikan X tu dengan 2. So dapat 4B tambah C sama dengan 5. Boleh terima tak? 4B tambah C sama dengan 5. Jangan duk pusing-pusing dah. 4B tambah C ni 4B pindah belah kanan. Tak payah. Ini equation 1. Bila ada dua benda guys dalam satu equation, dia tak sampai mati kita takkan dapat. Kita kena dapatkan equation yang satu lagi. Baru boleh buat persamaan serentak. Simultaneous equation. Okay. Right. Tengok next part Pak. Limit. Okay, next part dia kata ni. Next part kata ni, nampak tak? Limit 4 pun exist. What does it mean? Limit Kiri kanan sama. kiri kanan sama. Dia macam tu lah, modalnya sama. Limit kiri bx square plus c akan sama dengan limit kanan. X goes to 4 from right 8. Okay. So bx square plus c, substitute 16b plus c. Yang kanan dapat apa guys? Come on, yang kanan. 8. Kita ambil terus nombor tu saja, 8. So inilah equation tu. Nampak tak? Boleh tak? Lain macam mana? Okay. Boleh. Boleh Okay, power. Okay, banyak betul color ini. Okay, equation number 1 and equation number 2. Easily we can do number 2 minus number 1. Number 2 minus 1 senang sikit. 16B tambah C sama dengan 8. Kenapa saya buat minus ke plus ke? Sebab saya tengok C dia tu sama. Buat apa nak guna substitution kalau benda tu boleh dapat terus? So kita tulis balik equation 2, equation 1. Lepas tu kita buat subtraction. So dekat sini 12B. C clear dah. 8 tolak 5 dapat 3. Betul? So you get B equals to 3 over 12 which is 1 over 4. Boleh terima? Boleh lah. From number 1
From equation number 1, 4b plus c equals to 5. So substitute 4, 1 over 4 plus c equals to 5. These two cancel off. C equals to 4. Boleh? Boleh. Boleh lah. Benda ni you kena buat dengan relax-relax, tenang-tenang. Kalau dia bagi tahu benda tu exist, kiri kanan dia sama, macam tu je. So you kena buat step by step. Ada piecewise, buat number line dulu. Number line ada pula dua, investigating number kita, crucial number kita ada dua. So 2 dengan 4. Jadi kita kena buat dua number line yang berbeza untuk bagi nampak dulu. Lepas tu dia kata limit kiri dekat 2 dapat 5. So kita settlekan limit kiri dekat 2, 5 dapatlah A. Kemudian dia bagi tahu pula dekat 2 tu limit dia exist. Bila limit exist, kiri kata 5, kanan pun mesti dapat 5. Okey, lepas tu dapatlah equation 1. Lepas tu dia kata limit 4 pun exist. Limit 4 exist, kita tengok number line yang 4. Limit 4 exist maksudnya kiri dengan kanan dekat 4 sama. So kita masukkan nilai limit tu, limit dah selesai. Equation 1, equation 2. Bila dah dapat equation 1, equation 2 tu tak payah nak patah balik kepada limit apa semualah. Dia dah patah balik chapter 1 dah gitulah. Chapter 1 apa dia? Ni chapter zaman sekolah tu lah, persamaan serentak lah. Buatlah persamaan serentak, akan dapatlah B dengan C. Okay. Persamaan serentak tu macam-macam jenis. Tak semesti macam saya nak buat ni, subtraction ni. Nak buat substitution pun boleh. Sir, Ya. yang fx sama dengan 5 tu dia refer dekat fx tu lah. Fx sama Yang dengan highlight purple highlight purple. kat soalan. Oh, dekat soalan Dekat mana? Purple? Tak ada pula highlight purple. Tak. Pink dia ada lah. Dia ada tahu soalan tu. Dekat soalan? Tak, yang highlight tu. Yang colour pink tu? Ah. Yang colour pink tu dekat 2 kan? So dia refer dekat fx sama dengan 5 lah. Dia macam ni. Kita implication kepada ni. Okay, macam ni. Maksud yang ni adalah limit kiri dekat 2 dengan limit kanan dia sama. Yang ni faham tak Aisyah? Faham. Yang ni faham kan? Okey, dan kita tahu dah yang ni tadi dia bagi dah 5, betul? Ya. Sebab tu ini pun akan dapat 5 juga. Boleh faham tak? Sebab dia orang sama. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Titik. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada nak proceed? 1, Sir, 2, ya. Ya, Ustaz. Kenapa? Apa? Sekejap. Sekejap Saya tak pula. faham kenapa dia BX tambah C yang kat 2 tu di ke kanan. Oh, dekat 2. Okey, saya faham. Yang ni merujuk kepada ni Kejap. Pakai colour apa lagi yang tak ada dalam dunia ni? Kejap. Colour pelangi. You nampak colour pelangi? Ni, maksudnya ni Betul tak? Okey. Tengok kenapa lebih besar Tengoklah. Tengok X dengan 2. Siapa besar? X tu duduk belah mana? X besar daripada 2 kan? Cuba Husna bayang ni. Husna duduk dekat 2. X Husna tu besar ke kecil? Besar? Besar kan? So ke kanan lah Husna. Okey, faham. Boleh faham? Faham. Okey, Husna letak diri dekat 2, maksudnya kita tahu X tu besar daripada 2, maksudnya ke kanan lah. Sebab tu kita dapat ke kanan ni. Ni. Boleh Boleh sir. Thank you. Alright, cun. Ada lagi soalan?
Tak ada. Tak ada. Okay, proceed. Okay guys. Oh, banyak lagi eh. Okay. Sekarang ni dah sampai level ni pula. Macam mana nak buat ni? Ingat lagi tak dia bila dia bagi modulus? Ingat lagi tak ni? Ni recall tak? Ni kita dah belajar dah dulu guys. Cuma nak recall balik je. Ingat lagi yang ni? Bila bagi modulus, cara nak tulis dia maksudnya if your fx is modulus x minus 3, maksudnya kita boleh tulis macam ni. X minus 3, X minus 3. So yang atas case positif, yang bawah case negatif. Lepas tu bila X minus 3 maksudnya kita ambil daripada sini kan. X minus 3 equals to 0. So X kita dapat 3 betul. So kita akan tulis dia, koma, koma, X greater than or equals to 3. Yang ni X less than 3. Yang ni masih ingat tak? Yang ni yang kita belajar dulu. Okay. Alright. Hati-hati dengan soalan. Maksudnya soalan minta kamu cari ni guys. Limit X goes to 3 fx. Okay. Agak-agak boleh buat ni. Dah ada piece-wise lah. Ini sebenarnya, perasan tak yang ni dia sebenarnya nak cari conclusion. Faham tak ayat saya ni? Sebenarnya kita ni, yang di soalan yang nak cari conclusion. Maksudnya kita kena cari apa dulu? Jangan terkeliru dengan modulus ni. Modulus ni dah settle dah ni. Modulus ni dah settle dah. Modulus ni dah settle once saya tukar dia ni. Siap dah ni. Dah jadi macam soalan-soalan sebelum ni lagi. Dah jadi macam soalan-soalan sebelum ni. Soalan piecewise ni. Ni, soalan piecewise ni. Sekarang ni saya dah convert dia kepada ni. Okey. Guys, kita nak cari limit dekat 3. Maksudnya kita kena cari apa dulu? Kiri kanan. Kita kena cari kiri kanan dulu. Kita kena cari kiri kanan dulu sebabnya kita ada piecewise. Kenapa ada piecewise? Piecewise tadi datang daripada modulus. Dalam erti kata lain, sekarang ni kita dah reverse sikit. Maksudnya, kalau sebelum ni, okey. Sabar, tenang. Clearkan otak Ustaz. Saya patah balik. Okey guys, tengok apa jadi tadi kalau kita ada ni. Tengok apa jadi kalau, tengok C ni. Apa jadi kalau kita ada piecewise tadi? Saya kata tadi, kalau kita ada piecewise, kita buat number line. Betul tak? Daripada number line, kita akan buat kiri, akan buat kanan. Lepas tu baru dapat conclusion. Betul tak? Nampak step tak? Tadi kita buat, bila ada piecewise, kita buat number line. Number line, baru kita buat kiri, buat kanan, dapat conclusion. Okey. Sekarang ni, soalan tadi bagi dekat kamu ni. Soalan bagi modulus. Boleh faham? So, kalau modulus, saya kata apa? Tukar jadi apa ni? Piecewise. Tukar jadi piecewise. Lepas piecewise, patah balik. Lepas piecewise. Tadi piecewise tadi, bila dapat piecewise, kita buat apa? Cari kiri kanan. Buat number line. Kan nampak tak? Nampak step dia tadi? Step tadi yang kita buat tadi tu, kan saya kata, kalau piecewise buat number line. Saya kata tadi, kalau piecewise buat number line. Lepas number line kita dapat kiri, dapat limit kiri, dapat limit kanan. Baru dapat conclusion. Okay. Jadi maksudnya, ya? So yang tadi tu modulus tu kita tukar pada piecewise dulu lah baru buat number line tu. Memang macam tu. Memang macam tu ni. Apa Amni, memang macam tu.
Kalau dia bagi piecewise, kita buat number line terus. Tapi kalau dia bagi modulus, kita kena piecewise dulu. Baru number line. Boleh? Okay, Boleh. Alright. So maksudnya piecewise kita tadi baru kita convert dekat sini x greater than 3 ke kanan. So function dia positif positif x minus 3, so x minus 3 je lah. Mana nak cerita banyak Okey. Yang kedua pula ke kiri sebab x less than 3, the function is negative x plus 3. Boleh faham? Yang ni okey? Okey. Jalan macam mana? Okey. Tak faham bagi tahu jangan tak faham biar pula lagi dia lost. Sir, saya tulis 3 tolak X boleh ke? 3 tolak X, cantik, boleh. Saya nak tulis 3 tolak X lagi. Tapi takut yang lain tanya pula, so mana datang pula 3 tolak X tu? Okey. Sebenarnya saya dah simplify ataupun tak nak simplify pun tak apa, tak mau simplify. Sekejap lagi ada orang tanya pula ni kan. Kita tak payah simplify. Okey, ni ini X tolak 3, yang ni masih lagi X tolak 3 case negatif. Boleh? Tak ada masalah. Okey. Daripada sini macam biasa, kita cari limit kiri, cari limit kanan. Dia memang macam tu guys. Kalau piecewise, dia memang ada kiri, ada kanan. Ada kiri, ada kanan. So, x goes to 3 from left. From left kata dia punya function adalah negative x minus 3. So, ganti. Negative 3 minus 3. So, dapat negative 0. So, dapat 0 Negative 0 is 0 Negative 0 is 0. Alright. So kita cari limit kanan pula. Limit kanan kata positive x minus 3. So substitute, you get 3 minus 3, you dapat 0 juga, betul? So conclusion? Kosong. Conclusion dapat kosong. Conclusion kita adalah soalan kita tadi. X tolak 3 tu. X goes to 3 pun dapat kosong. So apa yang kita belajar example number 6 ni adalah satu benda saja. Bila bagi modulus, convert piecewise. Itu je. Maksudnya yang kita belajar untuk soalan ni hanyalah yang ni guys. Step yang lain sama macam soalan sebelum ni. Boleh faham? Jangan rusingkan kepala lah bagi modulus pula. Modulus tukar jadi piecewise. Dah jadi piecewise, buat macam soalan-soalan sebelum ni. Sama ya? Okay. Any question? Okay, piecewise jadi number line. Number line jadi limit kiri, jadi limit kanan. Baru dapat conclusion. Okay, itulah dia punya story. Relax. Jangan panik dengan modulus tu. Okay. Saya kata, kalau soalan modulus, terus buat piecewise. Maksudnya piecewise dia akan jadi apa? Masya Allah. Ustaz? Relax je guys. Benda lain tulis macam biasa. Tukar je modulus tu jadi bracket. Kemudian bubuh dia case positif. Dapat tak? So case positif tu tak boleh bubuh depan bracket tu lah. Kena bubuh depan 3. Boleh? So ni case positif. Okay. Lepas tu bubuh case negatif. Macam tu je. Jangan panik dengan ada, sir, ada benda lain pula dekat luar dia. Benda lain tu salin balik je. And guys, kita fokus kepada modulus saja. So, bila kita fokus kepada modulus saja, maksud kita ambil X tambah 1 tu sama dengan kosong. So, X dapat negatif 1. Maksudnya dia punya critical number adalah negatif 1. Jadi, kalau case positif, X besar daripada atau sama dengan negatif 1. Case negatif, X kecil daripada negatif 1. Macam tu sahaja. Scripted. Bila kita dah dapat macam ni, sama macam soalan-soalan sebelum ni. Cuba buat dulu.
Cuba buat. Dapat limit kiri apa, dapat limit kanan apa. Lepas tu kira. Sir, X tambah 1 sama dengan kosong tu kena buat juga ke? Kalau saya ambil X sama dengan negatif 1 kat bawah limit tu terus tak boleh? Macam mana? Kan yang nak cari X lebih besar daripada negatif 1, X lebih kecil daripada negatif 1 kan sebuat X tambah 1 sama kosong, X sama dengan negatif 1. Terus Saya buat. ambil Maksudnya yang, terus buat negatif 1. saya ambil yang kat bawah limit tu terus. Bawah Kat limit bawah terus. limit Oh, dia tak boleh macam tu. Ni. Tak boleh macam tu. Najmi, konsep tu tak betul. Tapi dalam konteks silibus boleh. Macam mana saya nak cakap, dia konsep dia sebenarnya dia yang dekat sini Najmi. Konsep dia memang ni jadi ni, baru ni. Itu konsep. Dapat Najmi? Oh, okey. Itu memang konsep dia memang macam tu. Sebabnya saya kena cerita konsep. Walaupun memang silibus kamu, memang sebenarnya yang ni terus ambil dekat sini pun boleh. Tapi kalau soalan ubah dekat sini jadi satu, boleh. Soalan tak salah. Soalan tak salah, diubah jadi satu. Tapi soalan yang saya sebut tu, terkeluar daripada silibus. Boleh faham tak Najmi? Najmi tak boleh ambil terus ni jadi negatif 1 dekat sini. Tak boleh. Sebabnya kita memang ambil negatif 1 ni datang daripada modulus. Jawab tak? Itu konsep. Okay. Maksudnya macam ni. Soalan Najmi tu, Najmi ambil terus ni kan. Negatif 1 ni terus tulis kat sini. Betul tak? Betul kan? Okey. Tapi Najmi, nanti kalau tiba-tiba sambung belajar ada pula apa topik maths kan. Najmi, soalan ni pun wujud Najmi. Faham tak? Maksudnya bukan negatif 1 kat sini, dia pakai 1 kan. Tapi waktu buat piecewise tu, Najmi tak boleh masukkan 1. Faham tak maksud saya ni? Piecewise nanti tetap macam ni. Piecewise kita tetap yang ni. Kalau dia bubuh 2 pun kat sini, bukan bermaksud dekat sini Najmi boleh bubuh 2 dekat saya tanda right ni. Menjawab tak? Dia tetap datang daripada sini juga. Yang akan dapat negatif 1 ni. Dia bukan nombor bawah ni yang menentukan dia. Tapi soalan ni terkeluar silibus. Out of silibus. Soalan ni bukan dalam silibus kamu. Soalan silibus kamu adalah piecewise yang dihasilkan akan sama dengan limit dekat bawah tu. Tapi saya tak boleh kata memang ambil terus bawah tu, tak boleh. Tak boleh. Konsepnya salah kalau macam tu. Boleh lah. Siapa yang pening kepala saya dengan Najmi cerita apa, abaikan. Okay, abaikan. Alright. Chill. Guys, perasan something tak? Sebenarnya, tak payah kelang kabut pun. Cuba tengok ni. Perasan tak ni? Okay, sebenarnya dekat sini kan, kamu dapat dah sebenarnya limit X goes to minus 1 from left. From left, dia congak terus ni. Tu dapat negatif 3. Nampak? Number line pun saya tak buat dah. Kenapa number line saya tak buat dah? Sebabnya sebenarnya yang ni from left ni. Yang ni from right. Betul tak? Dah perasan tak? Okay, kalau kita buat yang atas, yang ni positif 3. Kalau kita buat yang bawah, ni negatif 3. Nampak tak? From left dapat negatif 3. From right dapat 3. So conclusion, negatif 1, 3 modulus X plus 1, X plus 1 akan dapat, come on guys, dapat apa? Conclusion, Does not exist. does not exist power. So, Ya. macam mana kita nak tentukan ada sama dengan tak ada sama dengan? Macam mana? Sama dengan tak ada sama dengan kat mana? Kat jawapan akhir tu. Bukan kan? Yang lebih besar. Ya, macam mana? Dekat piecewise ke?
Aha. Putri, dia memang definisi dia adalah macam ni Putri. Nampak tak ni? Ni. Definisi dia memang macam ni. Maksudnya sama dengan tu memang dekat atas, dekat kosong, dekat case positif. Thank you, sir. Okey. Sebab kita assume nombor kosong pun positif. Kita tak tulis kosong negatif kosong. Kita tulis kosong adalah kosong. Maksudnya kita assume kosong tu adalah gang positif. Sebab tu kita buat kosong tu untuk case positif. Okey. Sebab ni case positif ni dekat sini. Kalau ingat ni case positif, yang ni case negatif bawah ni. Okey. Jawab boleh kan? Boleh. Okay. Alright guys, so yang ni saya just nak bagi clue dia punya piecewise saja. Lepas tu boleh try buat sendiri lah. Saya nak bagi clue piecewise saja dan kemudian boleh buat sendiri. Piecewise for this one. Saya kata dah, yang lain salin macam biasa. Modulus tukar jadi bracket, cuma yang ni case positif. Lepas tu benda yang sama, ulang. Yang ni pula adalah case negatif. Macam tu saja. Lepas tu ambil dalam modulus. So dapat negatif 2, betul lah? Negatif 2. So dapat X negatif 2. Apa maksud negatif 2 ni? X greater than or equals to negatif 2. Yang bawah ni X less than negatif 2. Macam tu je. Lepas tu boleh simplify. Simplify. So basically fx kamu akan dapat x plus 3 and negative x negative 3. Saya tinggal kat sini boleh kot? Boleh? Boleh kan? Saya kata yang soalan saya ni ke yang tak masuk syllabus tu. Soalan macam mana? Ni limit X anak panah Yes, salah limit ni. Sorry guys, limit kena tukar. X goes to negative 2. Cantik. Betul Najmi? Soalan ni lah yang tak masuk syllabus tadi. Tapi saya dah masukkan balik syllabus je dengan tukar soalan. Cuba saya Saya rasa saya ni tu. Terkat dia dekat situ. Waktu copy paste tu. Kadang-kadang anak menjerit, dia terus tertekan delete tu. Nampak tak? Sir. Ya. Maksudnya yang tadi Putri tanya tu, yang sama dengan tu dia akan tetap lah. Sama dengan tu dia memang duduk atas. Dia memang definisinya adalah kalau modulus X, kalau fx modulus X, definisinya adalah positif X, negatif X, positif X, negatif X, dia memang atas tu. Benda tu memang tetap lah. Memang tetap. Atas memang tetap. Melainkan soalan memang dia bagi macam tu. Contoh soalan memang bagi macam tu adalah macam ni lah. Soalan yang kita buat sebelum ni. Contoh soalan macam ni kan. Dia tak ada pun. Atas kecil daripada 4, bawah besar daripada 4. Dia tak ada sama dengan. Ikut dia. Sebab soalan memang dah bagi macam tu. Macam ni pun yang tengok tu. Kecil daripada 1 pula yang ada equal parts. Yang besar daripada 1 tak ada equal parts. Ikut dia. Tapi kalau dia bagi modulus, definisinya memang macam tu. Kes atas positif, kes bawah negatif, kes positif tu yang ada equal. Boleh faham tak? Boleh sir. Thank you. Macam tu je. Okay. So dekat sini, tak apalah, kita habiskan je lah dekat sini dekat negatif 2, close to the right, x plus 3, open minus 2 to the left, minus x minus 3. So dekat sini kita akan dapat limit fx from left So x goes to minus 2 from left. Ganti terus, malah nak tulis fx dah. Ganti terus. Negative x, negative 3. So, negative 2, minus 3. So, what do you get? Minus 1 From right pula kata x plus 3. So, ganti negative 2 plus 3 dapat 1, betul?
Betul. Yang ni atas 1 Atas 1 juga tak kan? Atas negative 1 kan? Betul tak? Negative 1. Okey, atas negative 1, bawah dapat 1. So, maksudnya Does not exist. does not exist. Tapi hati-hati jangan tulis does not exist Make sure you have the subject lah. The subject is the question itself. Does not exist. Limit ni nampak macam susah guys. Inilah calculus sebenarnya yang apa senior kamu kata kalau you guys ada calculus boleh drop tu drop je lah. Tak payah. Kamu drop senior kamu tu. Tak payah drop calculus. Calculus ni dia simple je. Dia yes or no lah. Kita just kena tahu dia punya rules. That's it. Okay, maksudnya apa yang kita belajar ni adalah kalau ada modulus, convert to piecewise, piecewise to number line dapat limit kiri, dapat limit kanan, and then conclusion. Macam itulah dia, step dia. Kalau dah bagi piecewise, terus number line. Okay, kalau bagi modulus, piecewise kan dulu. Okay, does not exist. Soalan ni saya tak bercadang nak ni lah. Saya tinggalkan dekat untuk cuba-cuba lah. Soalan ni saya tinggalkan untuk cuba jaya. Example number 7. And then we will discuss this question in our next class on Sunday. Any question? Sir, dia jadi does not exist bila ada positif dan negatif Ada rupanya. Ingat tidak? Lah, kan saya bagi tahu semalam. Bagi tahu semalam. Bila pula ni? Oh, potong semalam gelang. Sir ni. Bukan semalam. Hari tu. Kemarin dulu kan. Double kemarin dulu kan. Ya lah kot. Macam mana Apa dia? potong gelang? Okey, hilang dah lah apa kulat dekat lengan tu. Okey lah. Dah, dia pun tak buka lagi. Kami ketemu dah hari tu. Oh, tak buka lagi. Oh, tengah kelas lah tu. Tengah kelas pula. Tengah dalam kereta tu. Next level lah. Okey. Saya kalau dalam kereta memang saya buka, saya biar je. Alright. Okay guys. Apa dia? Does not exist apa? Soalan dia tadi? Dia jadi does not exist sebab apa? Sebab saya pun baru masuk ni. Dia does not exist sebab kiri kata negatif 1, kanan kata 1. Dia kalau dua-dua kata benda yang sama, itu jawapan dia. Faham tak? Kalau kiri kata 1, kanan kata 1, jawapan 1. Conclusion 1. Tapi kalau kiri kanan tak sama je, terus does not exist. Okay, faham. Thank you, sir. Okay. Okay, boleh live lalu tu. Potong gelang pula dah. Okay. Yang ni example number 7 ni boleh nak cuba jaya. Kalau tengok soalan tutorial ada masa beberapa minit lagi, kita tengok go through tutorial sikit. Okay, tengok soalan 1 boleh tak? Soalan 1. First step buat apa? Tengok macam tu ya, idea saja. Piecewise kan dia. Sebab dia bagi modulus, kita piecewise kan dulu. Okay. Soalan yang ni berulang. Buat semula. Soalan yang ni berulang. Macam example tadi. Buat semula. Okay. Boleh yang bawah ni? Boleh? Oh, ada dua pula. Relax lah. Dua benda tu benda yang sama. Satu kes positif, satu kes negatif. Macam tu je. Boleh? Okay. Kalau positif, dua-dua positif. Atas bawah positif. Kalau negatif, dua-dua negatif. Okay. Kita buat teaser sikit. Soalan 2 ni rasa, sketch graph. Sketch graph ni tak ada kena-mengena dengan chapter ni. Sketch graph ni maksudnya cerita yang chapter 5 tu. Sketch graph. And then daripada graph tu baru boleh tahu apa jadi. Untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 3 boleh buat. Jangan sir, soalan sir tadi tak ada cert. Jangan macam tu. Piecewise. Ada berapa nombor kat sini? Nampak ni? Ada 2 dengan 4 kan? Negatif 1. 2, negatif 1, 2, 4. Maksudnya ada 3 number line kena buat. Buat 3 number line. Buat 3 number line, okey?
So bila limit tanya dekat limit dekat 2, maksudnya fokus kepada number line 2. Limit dekat 4, fokus kepada number line 4. Limit dekat 9, kita cerita nanti. So yang masalahnya adalah ni. Yang soalan yang bermasalah pun adalah soalan ni. Saya patah balik pada soalan yang bermasalah. Soalan ni tak ada masalah sketch graph boleh. Ni chapter 5 ni. Ni chapter 5. Okay. Soalan yang possibility ada masalah yang ni 2. Okay. Tapi fikir-fikir lo. Try lo. Soalan ni okey. Sketch graph boleh, tak ada masalah. Sketch graph. Okay. Sketch graph okey. Limit kanan, limit kiri boleh. Ni conclusion. Boleh buat. Okey, ini okey, betul? Yang ni okey kan? Okey kan? Piecewise tak? Tukar jadi piecewise. Diam semua. Soalan ni mungkin ada mengalami masalah. Tak apa, relax. Saya bulatkan dah yang masalah tu. So yang tak ada masalah tu saya bagi tahu siap-siap. Soalan ni sepatutnya boleh buat sekiranya tenang. Soalan ni tadi sama macam example. Refer example. Sama macam example yang kita buat tadi tu. Soalan 7. Soalan 7. Okey. Exist maksudnya kiri kanan sama. Jangan risau ni. Tukar jadi piecewise. Dah ajak lah cara tukar ni. Soalan ni boleh buat. Settle. Seronok hidup macam ni. Soalan ni okey. Settle. Saya dah tanda lah. Soalan yang masalah. Yang bawah ni tak ada. Yang ni jawapan. Okay lah. Alright guys, so that's it. Ada 3 minit saja lagi. So, thank you for being in my class. Okay guys, that's it. Alhamdulillah, dah for today. Dah berapa nak tanya? Tak ada. Okay, baik. Assalamualaikum. See you guys on Sunday. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, Jom, sir. Pak. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.